A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ni Tuan Abah sengaja ya, sengaja mulakan 15 minit lebih awal sebab hari ni nak pergi office cepat. So orang pertama yang menyapa Tuan Abah, Sharifah Ifah Syari, Nafisah Harun, Saidih Lamin, Sharifah Azizan, Mumtaz Begum. Ni orang-orang baru ni semua top 10. Mumtaz Begum, Intan Sumayya, Lina Mukmin, Alam Ahmad, Faizah Yub. Ni top 10 ya. Mir Mahmud, Cik Nun Abu Bakar, Syuhada Zaidin. Semua orang baru ni. Ina Zalina ya. Maksudnya orang baru yang jadi top 10 lah. Kamisah Rasman, Syafrina, Sadil Hamid Dasbut, Sharifah Ifah. Itu tadi yang awal-awal sekali. Nur Afikah Nabila, Alex Win, Acik Zaza Badul Alam ya. Kenapa Tok Abah start awal? Sebab hari ni nak pergi pejabat pukul 8. Sebab ada program dengan Mac Nate, dengan Palace Butchers pada pukul 9. Kak Sab Hussein ya, lepas tu Khairul Haryadi, Khalijah Sairan Jawa ni, Faridah Zainul Abidin, Zaik Muhammad Rozi, terima kasih. Dina Khalil CN, Siti Aziza Rozaidi ya, Rozaidi Hassan, Mumtaz tadi tu. Okey, Mumtaz terus dia terus share dengan sahabat-sahabat dia. So tolong ya, 75 orang dah masuk kelas tapi baru 13 share. Share dengan 10 orang sahabat kita atau 10 grup. Amy Muhammad Amir, hari ni hari Jumaat. Jadi kita sedekah, usaha kita ya, sedekah dengan like dan share. Jadi ramai sahabat ya. Terima kasih Intan Sumayya, Khalijah Sairan tadi, Tok Man pun dah masuk dah. Tok Man ni jarang-jarang bersama kita ya. Arfino dah lama tak nampak. Nur Aisyah Ikin, Sharifah Idora, Yana Amy dah sebut ya, Cik Ani, Nur Farah, Lina Abdullah ada, Intan tadi ya. So sekarang ya, so Intan semuanya dah like ramai orang tu. Nur Aiza, 60 orang dah share dah. Yati, Sharifah Azizan, Asmana, Acik Anafi Komeng. So Waalaikumsalam. Khairul Ayadi dah sebut, Zack dah sebut, Zainab Hassan dah masuk, sahabat lama saya ni. Asila Faikah, jarang ada Asila Faikah ni. Siti Aziza ya, Sharifah Edora ada, Muhammad Isyamuddin, Hai Hajar Mings, Wan Zaini, Fandi Ahmad, Sabaria Daud ya. Okey, 103 orang. Wow, today is Friday ya, 13.25. Saidul Ayam, tahniah yang telah sedekah subuh. Jom sedekah subuh kalau lupa. Tahniah yang berpuasa, tak kisah hari pertama ke hari ke-6 ke, tahniah ya. Mudah-mudahan kita terus dapat puasa 6 dengan sempurna. Amin ya. Fandi Ahmad, Sharifah Edora, Mawar Merah, Olin Kitchen, Marzati Muhammad Isa, Nuraini Hussein, Ramlah Gani. Ramai tu. 130 orang, 158 dah share. Wow. 83 dalam kelas, 158 share. Tahniah. Ramai ya. So share lagi cepat-cepat. 200 share, kita sambung. Ini mungkin hari ni hari terakhir topik ni lah. Sebab walaupun masih banyak lagi poin, tapi Tok Abah rasa nak cari topik lain ya. Wong Jowo, terima kasih. Wong Jowo, Fadila ya, Cik Tah Haji Soh, terima kasih. Fandi dah sebut, Sanayah Janaid, Rosli Daud Pohan, Amirullah Piyu. Piyu, dia tak mau kalah yang pencetus ummah. Muhammad Nurin lepas tu Cik Putih Sulaiman. Cik Putih ni hebat ni. Khalijah dah sebut, Haji Roslan Saleh ya, Zainab Hassan, Nur Hafizah, okey, Muzlina Muhammad, Nur Hafizah ya, Nur Hafizah. Bukan semalam yang jumpa Tok Abah ke? Semalam Nur Hafizah juga ya. Orang Kejora, Khalijah Sairan ya. I am Nora, dia kata. Okey, you are Muhammad Muzakkir, terima kasih. Alex Win dah sebut, Dina Khalil dah share ya. Wah, 200 orang dalam kelas, 201 dah share. So I got to start now ya. So Muhammad Iman, Cik Ani, Diana, Fandi Ahmad dah sebut, Akila Nur, Firdaus, Abidah Ahmad, Zainab Hassan. Baik. So topik kita hari ni ialah jom jadi orang lebih manfaat, bahagian yang ke-9. Artinya dah 9 hari kita cakap
masih banyak lagi poin, lebih 50 poin. Tapi Tok Abah rasa mungkin besok hari Sabtu Tok Abah ada program. Oh, besok hari Sabtu Tok Abah ada program dengan cikgu-cikgu. Sebenarnya malam tadi pun Tok Abah buat FB Live untuk bercakap dengan para guru. Jadi Tok Abah galakkan siapa-siapalah yang ada guru. Oh ya, untuk mereka yang hantar anak ke tuition, cuba sponsor guru tuition. Pakat 10 orang mak bapak, seorang RM5, 10 orang RM50 sponsor seorang guru. Sama ada guru kelas anak anda, guru tuition, guru kaunseling, ya. nak sponsor guru besar pun tak apa, ya. PIBG boleh sponsor ataupun cikgu sendirilah minta izin, ya, daripada guru dan pengetua untuk attend webinar Tok Abah, ya. Kalau nak bayar sendiri pun mampu sangat, ya, insya-Allah, ya. Dan Tok Abah akan kongsi 250 tips, ya. Malam tadi pun Tok Abah cerita sikit apakah antara perkara yang Tok Abah akan kongsi dengan para guru untuk meredakan stres, tension, tekanan mental, ya, masalah mental yang cikgu-cikgu hadapi dengan dalam tugasan mendidik anak bangsa, memandaikan ummah, ya. Tok Abah pun dalam golongan kategori guru. So Tok Abah amat bersimpati, amat menyantuni, amat berterima kasih, amat kata orang tu menghormati semua guru. Tak kisah guru apa, guru masak ke, guru tuition ke, guru silat ke, guru kuntau Jawa ke, tak kisah, asalkan anda mengajar, mendidik orang lain, anda adalah guru. Dan semua ibu bapa adalah guru. So ada yang guru mak bapak tanya, habis ini khususnya untuk cikgu saja ke? Kan Tok Abah dah ulang, semua mak bapak adalah guru kepada anak-anak. So mak bapak kena tahu tip bagaimana nak merangsang, ya, anak-anak, ya, dari segi pendidikan mereka. Semua mak bapak kena jadi guru. Semua guru kena jadi mak bapak semasa di sekolah. Menggantikan mak bapak kan mereka jadi loco parento, kata bahasa Latin, menjadi menggantikan tugasan peranan ibu bapa masa anak-anak itu di sekolah. Mak bapak guru-gurulah memantau, mendidik, menjaga, ya, menasihati, menegur anak-anak ini. So guru-guru semua bertindak macam mak bapak semasa di sekolah, dan mak bapak kena didik anak-anak mereka masa di rumah atau di mana-manalah. Sebabnya guru pertama dan utama adalah ummi. So tinggal besok pagi pukul 10 pagi, Tok Abah janganlah besok pagi baru nak mendaftar. Kalau boleh daftar hari ni. Boleh tak mendaftar? Boleh. Sekarang semua online, senang aja. Just press the link. Link ada kat atas tu, ya. Comment pin kat atas ada link. Just press untuk anda mendaftar ataupun untuk mak bapak sponsor cikgu. Sponsor cikgu ke, sponsor guru tuition ke, sponsor anak jiran ke, sponsor mereka yang kat bukan mesti dah jadi cikgu, yang kat kolej perguruan, kat universiti, kat UPSI semua akan jadi guru, ataupun mereka yang di fakulti pendidikan di semua universiti, mereka relevan untuk attend program ni. Sebab apa yang Tok Abah kongsi kebanyakannya tidak dikongsi oleh para pensyarah, ya, di kuliah-kuliah mereka. Sebab ni di luar RAM lah, ya. Sebab ni benda berdasarkan pada pengalaman yang dikutip selama lebih kurang 40 tahun di lapangan. Jadi Tok Abah akan kongsi 250 tip yang kau yang seronok, yang mudah-mudahan akan mengubah lanskap diri cikgu-cikgu dan mengubah lanskap paradigma dan cara melihat para pelajar. Ingat, cikgu contoh, ya, tidak ada pelajar yang dilahirkan bodoh. Tak ada. Mereka mungkin ada masalah pembelajaran, tapi mereka bukan bodoh. Ya, sebab anak yang OKU, yang lembam, yang Down syndrome, semua ada kepandaian masing-masing, ya. Albert Einstein tu dulu budak yang bermasalah, ya, autisma. Cikgu-cikgu hantar Albert Einstein balik. Mereka tak nak terima Albert Einstein sebab menyusahkan kelas. Dia kata budak ni bermasalah. So mak Albert Einstein yang mendidik dia, dan apa jadi pada Albert Einstein? Salah seorang, ya, ahli sains, ya, saintis yang terkemuka di dunia, paling pintar di zamannya, sampai berzaman-zaman lah, ya. Tapi cikgu-cikgu reject dia sebab dia ada masalah autisma. Jadi masalah terbalik bukan autisma saja, dia baca terbalik-terbalik, tahu apa dia? Disleksia. Macam-macam masalah Einstein ni, tetapi dia ada kehebatan keluar biasaan. Dan Tok Abah pernah sebutkan 80% penghafal Quran di dunia adalah orang yang tidak dapat melihat.
Matanya tak dapat melihat, hati mereka amat terang. Mata tak dapat melihat, hati mereka amat terang. Allah compensate. Siapa yang lebih pandai? Menghafal Quran yang tak melihat, atau kita yang celik tapi cuma menghafal? Juz amma pun tak dapat menghafal. Ya, adalah 10 ayat lazim yang kita hafal. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So, besok ya, cikgu akan bersama, jangan ni cikgu tua ni, ya, dengan guru-guru muda, ya, dalam webinar Jom Jadi Guru yang Ceria dan Berwibawa. Sementara apa ni, sempena Hari Guru pada 16 Mei tahun ini. Tuan Abang excited sangat nak berjumpa dengan guru-guru yang telah mendaftar dan akan mendaftar. So, tolong ya. So, mak bapak sponsor lah guru cikgu-cikgu anak anda, ataupun guru tuition ke, ataupun mana-mana guru yang anda tahu, beritahu mereka. So, cuma RM50 untuk satu kepala, satu pack. Dan Tuan Abang baru dapat mesej, ya, hari ni hari anniversary. So, happy anniversary untuk mereka yang menyambut anniversary. So, sahabat Tuan Abang, Dr. Narimah, ya, dia baru kontak Tuan Abang pagi tadi. Dia kata hari ni hari anniversary dengan Cik Din, suami dia. Anniversary yang 46 tahun. Tuan Abang nikah tahun 77, 45 tahun plus. So, tahun ini kalau panjang umur masuk tahun ke yalah, ada next January tahun ke 46. So, Tok Bah kalah sikit lah dengan Dr. Narimah. Doktor macam mana ya, padahal dia satu batch dengan saya. Dr. Narimah satu tahun junior saya, and yet dia kahwin lebih awal. Saya ingat saya kahwin awal dah umur 25, dia kahwin umur 24 ke 23. Apa Nari? Tapi itu dah jodoh. So, happy anniversary, happy birthday, dan happy menjalankan tugas di Johor, Kelantan, Terengganu, Perlis. Happy holiday lah, ya, untuk mereka yang bercuti. Selamat menjalankan puasa 6. Terima kasih dan tahniah kerana sedekah subuh. Dan jom kita jadikan hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Alright, ya. So, kita sambung bagaimana cara nak menjadi orang yang lebih bermanfaat. Bahagian yang ke-9, poin nombor 32. Mungkin tak apa pergi ke sampai nombor 40 ke. Habis hari ni mungkin last day lah, ya. Sabtu besok kalau sempat tak apa buat FB live. Kalau sempat lah, sebab besok guru tak apa punya sesi dengan para guru, ya. Jom menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Besok jam 10 sampai 1. Mungkin sempat lah kot buat FB live sebentar, ya. Hari ni pun tak apa mulakan pukul 6.30. Sebab nak berhenti sebelum pukul 7.30 supaya Tok Abah dapat buat sedia untuk pergi pejabat pukul 8. Pejabat, dari rumah ke pejabat, kalau tak jam 7 minit, kalau jam 10 minit. Okey tak okey? Rumah Tok Abah ke pejabat 10 minit kalau jam. Kalau tak jam 6 minit. Kalau tengah malam 5 minit pecut dah sampai. Tak adalah, ya. Tok Abah mana pecut-pecut pun, ya. Okey. So, semalam Tok Abah kata poin nombor 31. Bagaimana nak menjadi orang bermanfaat, yakin kebolehan orang lain, dan inspirasikan mereka, motivasikan mereka untuk keluarkan kehebatan. Guru yang baik, semalam sebut Tok cakap kan, tapi ulang balik. Guru yang baik akan buat pelajar yakin kepada guru. Oh, terror lah cikgu tu. Tapi guru yang legenda, guru yang luar biasa akan membuat pelajar-pelajar yakin kepada diri mereka sendiri. Sejak aku attend kelas Dr. Fazilah ni, ya Allah, aku yakin aku mampu, aku yakin aku boleh berjaya, aku yakin tentang kebolehan aku yakin aku dapat mencapai apa yang aku azam, insya-Allah. Sebab aku dah tahu apa nak buat. Ya. Ada seorang artis, ni pun cerita yang pernah Tok share dengan anda. Seorang artis ni, Tok Abah pergi jamuan tu, ni jamuan raya, tak salah, jamuan raya, ya. Tok Abah duduk dengan, kita pun artis juga, artis otai kan. Tok Abah duduklah dengan artis otai. Duduk dengan apa nama, Roshamno, kan artis otai. Dengan siapa lagi? Adalah, tak ingatlah nama semuanya. Otai-otai punya artis yang umur 50-an, 60-an. Kita artis umur 70-an. Tapi ada seorang artis muda, wanita lah. Dia duduk, diapit oleh dua orang pemimpin organisasi, pemimpin negara lah. Ya, dua pemimpin negara mengapit seorang artis wanita yang comel. Tok Abah nampak rancak mereka berbual, ya, yang pemimpin kanan bercerita, pemimpin kiri bercerita. Maklumlah, yang tengah-tengah tu artis comel. So masa habis semua, masa ada, yalah,
hiburan sikit-sikit. So Tok Abah pun jalan dari meja ke meja untuk menyapa sahabat-sahabat yang lain. So Tok Abah dapat jumpa dengan artis yang diapit oleh dua pemimpin tadi. Tok Abah tanyalah, apa cerita tadi dengan dua orang bos-bos tadi, bukan main rancak. So apa kata artis ni? Bos kanan saya tu memang mengagumkan. Dia punya hebat, dia punya berani, dia punya pengalaman, saya kagum. Hebat betul dia punya cerita. Wah, tu belah kanan awak. Yang belah kiri cerita apa pula? Rancak juga dia cerita. Pemimpin belah kiri dia tak cerita langsung tentang diri dia. Habis apa cerita? Dia cerita tentang kehebatan saya. Dan saya sekarang begitu yakin bahawa saya mampu untuk mencapai cita-cita, matlamat dan azam saya. Pemimpin kanan menceritakan kehebatannya sampai artis ni kagum kepada pemimpin kanan, belah kanan dia. Tapi pemimpin kat kiri dia tak cerita langsung kehebatan dia, tapi bercerita sampai artis tu rasa dia confident untuk mencapai apa saja yang dia hajati dengan izin Allah, dengan usaha dia. Pemimpin yang hebat akan membuat orang yakin kat pemimpin itu. Pemimpin yang luar biasa hebat akan membuat orang lain yakin kepada diri mereka sendiri. Macam, siapa yang lebih hebat? Tak payah compare lah, tak payah compare, jangan compare. Semua hebat. Semua hebat. Ya? Mak bapak yang hebat, anak-anak yakin dan dengar ikut arahan mak bapak. Bagus. Mak bapak yang luar biasa akan memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk menerokai hidup ini dan yakin kepada diri, yakin kepada kebolehan mereka dan tak bergantung kepada nasihat dan pesanan dan tunjuk ajar mak bapak sepanjang masa. Mak bapak yang hebat memimpin anak kepada kejayaan. Mak bapak yang lebih hebat memberikan tongkat kepada anak-anak untuk mereka berjalan sendiri. Mereka tak payah dibimbing tangan, tapi bagi tongkat kau, ni ambil tongkat ni, kau jalan. Kau buat apa yang patut. Ibaratnya begitulah. Ibaratnya, tamsilnya, metaforanya. Okey, itu poin nombor 31 semalam. Poin 32, nombor 32. Hari ni sambung ya. Bagaimana nak jadi orang yang lebih manfaat? Rupanya salah satu tip untuk jadi orang lebih manfaat ialah gunakan anggota kita dengan cara yang saksama. Allah beri kita satu mulut, dua telinga. Maksudnya, 2 kali dengar, 1 kali cakap. 2 kali dengar, 1 kali cakap. Sebab ada 2 telinga, bukan 2 mulut. 2 telinga, 2 kali dengar. Artinya, ada 1 mulut, 1 kali cakap. Artinya, lebih banyak mendengar daripada bercakap. Anda akan jadi aset, akan dapat memberi manfaat dengan lebih hebat bila awak pandai mendengar dan banyak mendengar daripada banyak bercakap. Sebab pesan guru Tok Abah kepada Tok Abah when I was young, Muhammad Fazilah, kalau kamu bercakap, kamu akan sampaikan ilmu, pengalaman yang kamu ada dalam diri kamu. Tapi kalau kamu mendengar, kamu mungkin dapat ilmu baru, pendapat baru, pengalaman baru daripada orang lain. Kalau kamu bercakap, kamu akan cakap benda yang kamu dah tahu ataupun sudah alami. Kalau kamu mendengar, kamu akan dapat dengar mungkin benda baru yang belum kamu tahu, belum pernah dengar, belum pernah alami. Mana lebih beruntung, kalau mendengar ke bercakap? Dua-dua bagus. Tapi mendengar, awak dapat benda baru. Bercakap, awak cakap benda lama. Faham ke faham? Faham. Jadi, kenapa kita kena banyak mendengar nak beri manfaat pada orang lain? Sebab, bila awak dapat ilmu baru, pengalaman baru, awak berubah jadi orang yang lebih hebat, maka awak akan jadi aset yang lebih baik kepada orang lain. Nampak ke nampak? Nampak. Anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? You nampak Tok Abah banyak bercakap kan? Itu dah. Kita buat FB Live. Takkan nak diam aja. Tengok muka awak. Bukan, Tok Abah tak nampak muka anda. Anda aja tengok muka Tok Abah. Takkan you. Jadi Tok Abah kena bercakap bila buat FB Live. Cek Tok Abah mengajar kat webinar ataupun in class, dalam kelas. Tok Abah kena bercakap. Cuba awak jumpa Tok Abah masa di sesi lain, di majlis-majlis, masa makan, di mana-mana awak berjumpa Tok Abah yang campur dengan ramai orang. You tengok apa Tok Abah buat. Awak jangan terperanjat. Fazal Kamsani, masa kat FB Live masa tu nampak peramah, rupanya dia sombong. Senyum aja. Tak, bukannya sombong. Tok Abah kan ada 2 telinga. Tok Abah suka mendengar. Tok Abah cuma ada 1 mulut. So Tok Abah bercakap bila perlu, bila campur orang ramai. So
Ini hakikatnya realiti. Bukan nak show off. Nak sharing. Tok Abah tak banyak cakap bila campur dengan ramai orang. Ya, dalam majlis Tok Abah akan senyap, memerhati, cuba nak faham, cuba nak belajar, cuba mencerap. Ya, seberapa banyak ilmu, pengalaman orang lain supaya Tok Abah dapat berubah, bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah pengalaman untuk dikongsi kepada orang lain. So, untuk jadi orang yang lebih bermanfaat kepada diri, keluarga, negara dan dunia, jom kita lebih banyak mendengar daripada bercakap. Tapi jangan lupa, diam itu emas, berkata yang baik-baik itu berlian. Ya, silent is golden, but saying the right thing, the good things are like diamond. Diamond lebih mahal daripada gold. Alright? Okay. Point nombor 32. Point nombor 32. Tahniah untuk adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat yang bersama Tok Abah ya. Baik, baru 193 orang masuk kelas. Tapi yang share dah 471. Oi, guys, like dan share guys. Jadikan 500. Hari ni hari Jumaat, hari cuti. Khatijah Harun, terima kasih. Puan Zainun dari Singapura, terima kasih. Kok Tut Molin. Not showing off, sharing. Terima kasih Kok Tut Molin. Yes, I am sharing, not showing off. Ya, sebab orang umur 71 tahun nak show off buat apa? Ya, okey. Okay, thank you very much. Thank you to you, lady. Ya, Ina Zalina, terima kasih. Ya, Kutut Mulin kata, listen more, talk less, correct. Then you become a better asset to your family, to your community, to your nation, to the world at large. Ya, insyaAllah. Right, terima kasih banyak-banyak. Ya, 213 orang dalam kelas. Ingat dah 300 dah. Guys, come on. Like and share to 10 groups, 10 people. Ya, Zaim Hadi, terima kasih. Rafidah Hassan, terima kasih. Zanab Ibrahim, ni jangan jumpa ya. UKS Taylor, oh jarang jumpa ni. Terima kasih ya. UKS Taylor. Carol Azhar Abu Bakar, ya, apa tu? Kutut kata dia dah share. Terima kasih Kutut. Diana Hassan, Kak Syuk dan sharing. Terima kasih Kak Syuk ya. Dan terima kasih pada semua yang dapat hadir pagi ni. Alhamdulillah, syukur ya. Mudah-mudahan Allah rahmati anda semua. Ya, okey. So Siti Hafsah Kula pun ada, Fauzia Ismail dah ada, Zainab Hassan, okey dah ada, Syamsinar Saad, ya, dan yang lain. Okey, guys, like dan share. Kita pergi ke point nombor 33. Kau. Okey, ni sebenarnya repeat kepada apa yang Tok Abah sebut, tapi ini pentinglah. Apa nama dia punya FB page ni? Kain kapan. Alamak, seriau Tok Abah. Nama FB apa page dia ialah Kain Kafan. Ya Allah, comelnya kau. Rosmitah Ros. Ya, siapa yang menulis drama tu? Siti Rosmizah. Oh, ni Ros lain ya. Umi Kalsum, Halidah Hamid, Fatimah Abdul Wahab ya. Dah share ya. Okey, dan yang lainnya. Baik. 220 orang dalam kelas. Tambah lagi. Jadikan 300, 400, 500. Poin nombor 33. Kongsi pengalaman kita dengan orang lain. Ini pun Tok Abah dah sebut banyak kali. Tapi dalam bentuk yang berbeza. So, kongsi pengalaman kita. Kan Tok Abah dah kata, jangan jadikan tanah kubur sebagai tempat yang paling berharga. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam dunia. Ya, you can learn from anybody. But when you experience it, awak mengalaminya, nobody can beat you. Sebab pengalaman tidak dapat mengatasi teori, prinsip, tip. Sebab itu petua mungkin sesuai untuk awak, mungkin tak sesuai, tapi awak sudah mengalami. You experience by doing. Sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga. So, oleh kerana sangat mahal dan berharga, kongsilah dengan orang lain. Jangan bawa ke kubur. Nanti tanah kubur jadi tempat yang paling mahal dalam dunia. Sebab pengalaman yang berharga awak bawa ke mati. Maaf. Ilmu yang berharga awak bawa ke mati. Ya, bawa matilah sampai tak ditinggalkan, tak dikongsikan, ya, tak diajar kepada orang lain. Ingat, 3 perkara yang akan tolong kita kat kubur. Doa anak yang soleh, sedekah jariah. So, tanya yang sedekah subuh dan banyak berinfak dalam masa Ramadan ataupun masa Syawal dan sepanjang tahun. Kita sedekah. Ini yang sangat membantu kita kat kubur. Dan yang ketiga ialah ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada orang lain, yang kita tinggalkan di dunia sebelum kita meninggal dunia. So guys, ada ilmu sampaikan, kongsi. Mana boleh, ni ilmu saya. Nak cari duit, kalau saya bagi tak kat orang kan habislah modal saya. Tak ada. Tak akan habis modal. Kalau awak ada RM5,
Awak bagi kat orang RM5, awak ada RM0, tapi sebenarnya akan dapat pulangan 10 kali ganda. Kalau awak ada satu ilmu, awak bagi kat orang lain, kongsi, ilmu yang ada tu habis ke? Tak. Dia maintain. Tapi Allah akan berikan kefahaman yang lebih baru, lebih baik, ilmu baru, ya, dan of course banyak info baru yang Tuhan akan gantikan bila kamu kongsi ilmu kamu dengan orang lain. Duit diberikan ke orang lain, kita kurang duit, tapi takkan miskin orang bersedekah. Tapi ikut matematik, awak ada RM10, awak bagi RM5, tinggal RM5, ikut matematik. Kalau ikut iman, kita bagi RM5, kita akan dapat balik RM50, 10 kali ganda minimum. Ya, okey, fahamlah kan? Yang faham faham, yang tak faham nasiblah, ya. Fahamlah, ya, insya-Allah. So, kongsi pengalaman awak dengan orang lain. Kongsi pengalaman awak. Sebenarnya kita kena bercakap dengan orang tua-tua, orang yang banyak pengalaman. So, Tok Abah kalau jumpa orang yang lama, orang berpengalaman, tak kisahlah muda atau tua, Tok Abah akan minta, ya, kongsi pengalaman mereka yang kita mungkin belum alami ataupun tak mungkin dapat peluang untuk mengalami. Ada orang yang dah tengok aurora. Tok Mak pun sibuk nak tengok aurora. So, kita tanya orang yang telah menengok aurora secara langsung. Dapatlah. Ada orang, ada Tok Abah bercakap dengan Datuk Mak apa, Sharifah siapa? Mazlina, ya, yang dah pergi ke kutub selatan dan kutub utara. Dia ni tak tahulah ada kerja lain ke tidak, tapi dia pergi ke dua kutub. Dia dah pergi menjelajah, ya. Tok Abah agak-agak ada tak pengalaman nak menjelajah kat kutub selatan, kutub utara? Bukan tak boleh, tapi tak sempat kot, sibuk benda lain. Yalah tu, ya. So Tok Abah mungkin tak akan ada peluang, tak ada niat pun nak pergi ke kutub selatan, kutub utara, tak ada niat pun. Tapi bila kita dengar pengalaman orang, wow, ya, hampir maut, apa ini, sejuk, angin kuat, bagaimana sekian-sekian, kakinya terkehil masa merentas Antartika dan sebagainya. Wow, kita kagum dan kita seronok dapat kongsi pengalaman mereka. Kata seorang guru Tok Abah, if you want to experience yourself, in order to learn something new, you got to live at least 1,000 years. Kalau kamu nak mengalami semua perkara sebelum kamu dapat faham, maka kamu kena hidup paling kurang 1,000 tahun. Faham ke faham? Ya, kalau aku nak belajar mengenai pengalaman, so berapa ratus tahun, 1,000 tahun awak nak hidup untuk mengalami semua perkara. Maaf ya. Contoh, Tok Abah tak pernah minum arak. Mudah-mudahan takkan minum arak sampai mati. Tanyalah kawan-kawan yang pernah minum arak, macam mana rasa? Tok Abah pernah tanya, apa rasa beer, apa rasa wine. Dia pun cerita lah gini. Oh, okay, alright. So, nampak, tak pernah ada pengalaman, tapi dapatlah sikit sebanyak informasi. Oh, rasanya panas begini, ya, rasanya pahit begini, ya, gini. Ya, macam air tapai gini. Oh, so kita boleh bayangkan sikit-sikit lah. Tak payah kita mengalami, sebab orang Islam tak boleh minum. Ya, minum benda ni contoh, ya. Contoh. Okey. So, kongsi pengalaman dengan orang lain agar kita meluaskan kita perspektif, agar kita bertambah maju ke depan, bertambah matang, bertambah ilmu, ya, maka kita akan jadi aset dan dapat membantu orang lain dengan lebih berkesan. Bila orang minta nasihat kat Tok Abah sikit begini. Contoh. Orang tanya, Tok Abah, saya ada 2 isteri dan kedua-duanya bergaduh gini. Cuba nasihatkan saya. Tok Abah ada pengalaman tak 2 isteri? Tak ada. Tak mungkin ada lah. Ya, insya-Allah. Ya. So, tapi Tok Abah banyak pengalaman bercakap dengan mereka yang berpoligami. Kawan ini berpoligami, dia cerita masalah ni gini. Oh, tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima sengsara deal. Sengsara. Aku tobat, tapi apa nak buat? Yang kau kalau belum buat, kau jangan buat. Tapi aku yang dah terbuat, apa nak buat? Ni 99% orang yang berpoligami cerita kat Tok Abah. Jangan salah sangka, jangan salah tafsir, ya. Ini mereka nasihatkan Tok Abah. Siapa ni? Ustaz-ustaz, datuk-datuk, tan-sri. Satu tan-sri Tok Abah tanya, tan-sri, bagi nasihat tentang poligami, sebab saya banyak mengkonsult orang yang minta nasihat tentang poligami. Ini kisah benar, ya. So tan-sri ni pun pandang Tok Abah, beginilah Datuk Fazilah. Ni cakap daripada saya ni, kata tan-sri ni.
Tak payah sebut nama lah. Kalau kamu cakap pada mereka yang nak berpoligami, kalau mereka belum buat, baik jangan buat. Macam saya ni, dah terbuat. Apa nak buat? Itu, I'm quoting verbatim. Verbatim. Tok Abah bukan anti poligami pula. Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Ni Tok Abah cakap tentang mengkaunsel orang yang berpoligami, nak berpoligami, dan yang sudah berpoligami, kongsi maklumat, informasi dengan Tok Abah. Jadi Tok Abah gunakan pengalaman mereka untuk menasihati orang lain dengan without fear or prejudice, dengan tidak rasa takut ataupun berat sebelah. Sebab benda tu benda yang harus, bukan benda yang salah. Tak sangka dia tu nampak baik tapi berpoligami. Berpoligami tu berdosa ke? Salah ke? Tak. Tapi dia tu baik tapi 2 isteri. Seolah 2 isteri tu jahat. Faham ke faham? Tak faham sudah. Okey. So, kongsi pengalaman dengan orang lain untuk kita dapat pengalaman orang lain dan kita dapat jadi aset, dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sebab menggunakan pengalaman orang lain. Dan Tok Abah selalu cakap, orang pandai belajar dari pengalamannya sendiri. Dia belajar from his or her own mistake and experiences. Orang pandai belajar dari pengalaman sendiri. Orang bijaksana belajar daripada pengalaman orang lain. Orang lain yang accident, dia yang insaf. Orang lain kena tsunami, dia yang dapat kesedaran keinsafan. Dia berubah. Dia berhijrah, dia transform. Orang lain yang pergi Mekah, dia pula yang jadi baik. Ada orang, maaf balik Mekah tapi tak berubah. Sebelum pergi Mekah kaki tipu, balik Mekah pun masih menipu. Ada. Tak mengata siapa-siapa tak sebut nama pun. Tapi ada orang lain cerita pengalamannya kat Mekah, dia berubah. Dia yang tak tutup aurat, dia mula tutup aurat sebab pengalaman orang yang pergi Mekah. Contoh, orang pandai belajar dari pengalaman sendiri. Orang yang bijaksana belajar dari pengalaman orang lain. Wow. Nombor 33. Tip nombor 34. This I like. Sebab Tok Abah baca dan mengalami dan mengkaji sebagai orang yang faham sikit-sikit. Tok Abah ni faham sikit tentang organizational psychology. Itu bidang Tok Abah organizational psychology. So apa kata pakar-pakar psikologi dunia? To be happy, make others happy. To be happy, make others happy. Untuk rasa bahagia, bahagiakan orang lain. Tok Abah semalam baca sajak oleh seorang penulis tentang ayah, tentang suami. Suami hatinya mulutnya ke hati. Banyak perkara yang dia tidak puas hati tentang keluarganya, tapi dia pendam dalam hatinya untuk menjaga hati keluarganya. Suami, dia penat, lelah, sangat sengsara, tertekan, tapi bila di rumah dia cuba put up a facade untuk memastikan keluarganya bahagia dan tak tertekan seperti yang dia rasa. Seorang suami, seorang ayah, walaupun dalam kesusahan, kesepitan, akan menunjukkan ketenangan dan ketabahan. Nak jadi hero lah. Bak kata cucu Tok Abah, I am a superhero. So ayah sebenarnya adalah adiwira yang tidak didendang. Baik dia sengsara, perlu bermandi darah, membadi peluh untuk keluarganya, tapi dia kalau susah atau sengsara, dia senyap saja. Ada masalah? Okey. Ada everything okay? Fine. Tapi dia tengah fikirkan tentang hutang, tentang ada kes, tentang itu, tentang ini. Dia tak nak ceritakan, kecuali kalau dah beyond, tak mampu dia nak tanggung seorang, mungkin dia akan share dengan keluarganya. So prinsip yang Tok Abah dapat daripada guru Tok Abah sejak kecil, sejak muda, buat orang lain gembira, untuk kita benar-benar gembira. Dan Tok Abah lihat bila Allahyarham ayah Tok Abah, arwah ayah Tok Abah, seorang buruh. Dia seorang buruh, tanya balik dengan bawa 2-3 bungkus mi goreng mama. Masa tu harga sebungkus RM3. Mana 30 sen? Sorry. Harga sebungkus mi mama yang sekarang harganya dalam RM5. Sekarang RM5. Masa 40 tahun yang lepas, 50 tahun yang lepas, harganya cuma 30 sen satu bungkus besar.
Satu keluarga boleh makan. Satu keluarga 5 orang lah boleh makan. Ya, boleh kongsi. Ya, harga sebungkus mi goreng mamak 30 sen. Ada yang 20 sen. Tapi bila bapak tak makan, tapi bapak bagi je ni, makan tengah panas-panas ni. Kita pun adik-beradik makan, dia akan tengok senyum bahagia. Dia sangat bahagia bila tengok anak-anaknya menikmati makanan yang pada kami sangat lazat. Orang miskin ya. Tapi kita rasa bahagia, tak susah pun. Memanglah orang miskin tapi tak susah. Bapak gaji RM70, adik-beradik tak ramailah 12 orang. Adik-beradik 12 orang. Bapak gaji RM70 sebagai seorang buruh. Cukup tak? Ala kadar cukup. Tapi itulah wajah bapak tu bahagia sangat bila tengok anak-anaknya gembira dapat makan mi goreng mamak yang tengah panas-panas. Dia tak makan pun, dia perhati je. Allahumma salli ala Muhammad. Bahagiakan orang lain untuk benar-benar dapat bahagia. Dan Tok Abah ada pesan dan pesan pada diri Tok Abah dan anak-anak. Only happy people can give their best. Ni kajian psikologi ya. When you are happy, you can produce your best. Bila anda gembira, anda mampu mengeluarkan, menghasilkan prestasi yang terbaik. Dan Tok Abah pesan ribu-ribu kali. Kalau kamu bahagia di waktu pagi, insya-Allah sepanjang hari kamu akan bahagia. One positive thought in the morning will make your whole day positive and fruitful. InsyaAllah. That's why Tok Abah pesan dan pesan dan pesan dan pesan. Bangun tidur, terus senyum. Menghadap kiblat untuk orang Islam. Dan bukan Islam pun, menghadap kiblat. Untuk bukan Islam, kiblat mean west. Sambil angkat tangan berdoa. Ni dah berapa ribu kali Tok Abah cakap. Tapi ulang ya. Sebab bila Tok Abah survey semalam, adalah 2-3 orang yang buat daripada 100, 2-3 orang. 2% ya, dalam Malaysia yang bangun tidur tersenyum, menghadap kiblat sambil berdoa dan tersenyum. Sebab one positive thought in the morning, senyum, sepanjang hari jadi hebat. Rupanya bila kita senyum 20 saat, Tok Abah pun dah cerita ribu kali, otak mengarahkan badan merembeskan endorfin, make you happy, enkephalin, make you healthy, hormon endorphin, make you full of energy and enthusiasm. So bangunlah dengan senyuman dan berdoa sambil tersenyum menghadap kiblat. Wow. Yeah. So to be happy, make others happy. Dan Tok Abah pernah cerita, kalau mak ayah buat anak-anaknya ceria gembira waktu pagi, dan suami buat isterinya senyum dan gembira waktu pagi, isteri buat suami gembira senyum waktu pagi, keluarga itu akan penuh rahmat. Ya, akan dapat penuh rahmat daripada Allah. Satu keluarga senyum, bahagia. Bukannya marah, jerit-jerit, marah. Apa ni? Kenapa ni? Pagi-pagi ni lambat sangat ni. Itu. Pagi-pagi dah memberi syarahan, dah berkhutbah. Ya, anak pun stres, isteri pun stres sebab suami naikkan suara. Suami pun stres sebab isteri tengking-tengking. Ya, dan sebagainya. Yalah, kadang-kadang isteri terpaksa tengking sebab slow. Semua bertindak slow. So, tengok kisah semalam Tok Abah bermusyarat dengan sahabat-sahabat dari Kejora, Puan Nur Hafizah, saudara Abidullah ya, dan juga saudara Husnul. Dia 3 orang daripada Kejora. Tok Abah seronok sangat bila tanya Puan Nur Hafizah, sekian-sekian, suami lahir bulan berapa? Lahir bulan 1. You, I lahir bulan sekian-sekian ya. So rahsialah. Ikut kajian Tok Abah. Kajian ni tak ada kena dengan benda khurafat ataupun ramal-meramal, tak ada. Ikut kajian Tok Abah, pemerhatian 40 tahun lebih. Laki-laki yang lahir bulan 1 orangnya tenang, cool, slumber rock. Kena dipesan minimum 5 kali 7 kali baru bergerak. So Tok Abah tanya, suami awak cool dia? Kena pesan 5-6 kali baru dia pun dia pun kata betul. Tak semestinya betul, tapi ialah kebetulan betul. Kemudian tak bertanya soalan yang sensitif. Tapi okey. Berapa orang cahaya mata Puan Nur Hafizah? 4 orang. Alhamdulillah, dia kata. Dalam suami awak cool dan slow pun dapat 4 orang. Alhamdulillah, dia pun ketawa. Oh, terbak-bak dia ketawa. Ya, betul lah. Dalam slow, dalam cool pun 4 orang. Alhamdulillah. Kau faham? Okey, faham. Alright? Isunya, that is my falsafah ya. Falsafah Tok Abah ya. Be the reason others become happy
be the reason others successful, be the reason other people solve their problem, be the reason orang lain maju ke depan. Itu falsafah hidup Tok Abah. Jom kita jadikan diri kita sebab orang lain bahagia, diri kita sebab orang lain berubah ke arah yang makruf, ke arah yang Allah redha. Jadi orang lain sebab transform kepada kecemerlangan. Jadikan kita sebab orang lain selesaikan masalah, lebih sihat, lebih ceria, lebih berjaya. Kita jadi sebab. Sebab semua izin Tuhan, Allah yang mengizinkan manusia untuk berubah. Bukannya Failah Kamsah, bukan Tok Abah, bukan orang manusia. Manusia tidak boleh mengubah manusia. Dan telah ribu kali Tok Abah sebut kata-kata hikmat daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Semalam, aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Hari ini, aku nak jadi orang yang bijaksana. Aku nak ubah diriku sendiri. Kenapa pula berlagu? Sebab Jalaluddin Ar-Rumi seorang penyair, seorang yang suka bernazam, suka berlagulah dalam menyampaikan pemikirannya, ilhamnya, dan juga kata tu kreativitinya, seninya. Okey? Alright. Tu 3.4. Oh, Tok Abah ada masa lagi sebab kena berhenti 7.30. Baik, dan hari ini program kita dibawakan oleh webinar yang Tok Abah akan kenakan esok ya. So this is the last day. Janganlah besok bagi bawa nak daftar. Bukan tak boleh, tapi kesian Cikgu Nazrin, person in charge. Tolong daftar hari ini. Anda seorang guru ke, ataupun nak daftarkan, nak sponsor guru tuition anak anda, ataupun guru kelas anak anda, ataupun guru jiran anda seorang guru yang mungkin kalang kabut, yang mungkin dah banyak belanja waktu raya, tak ada duit lebih lah untuk bayar RM50 untuk join webinar Tok Abah. So you sponsor. Kalau tak mampu seorang sponsor, pakat 10 orang, seorang RM5, sponsor seorang guru. PIBG ke, jiran ke, guru tuition ke, guru tadika ke, sponsor mereka untuk attend Tok Abah punya webinar esok 10 pagi sampai jam 1.30 hari. Tok Abah akan kongsi 250 tip bagaimana nak jadi guru yang ceria dan berwibawa. Ini untuk menyantuni Hari Guru, ya, yang temanya ialah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Ada semalam seorang ibu kata, saya mengaji, ya, apa agak-agaknya tema, ya, Al-Quran Tunjang Kecemerlangan Iman. Dia kata, boleh tak? Saya kata, bagus. Itu tema yang bagus. Ya, sebab tema Hari Guru tahun ini ialah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Ya, Quran tunjang hidup sejahtera dunia dan akhirat. Boleh juga. Ya. Sesuai tak mak bapak datang program Tok Abah? Kan Tok Abah dah cakap, semua mak bapak kena jadi guru. Semua guru masa kat sekolah kena mainkan peranan ibu bapa, menjaga anak-anak orang, anak muridnya. Gitu, ya. So relevan lah untuk kebanyakan kita. So jam ya, come ya, join webinar Tok Abah besok jam 10 pagi. Tok Abah excited sangat nak kongsi 250 tip bagaimana nak jadi guru yang ceria. Because when you are happy, you can produce your best. Itu naluri manusia. Ikut kajian kata tu, sifat semula jadi dan fitrah manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Maha Besar. Okay? Alright. Dan of course lah, ya, banyaklah yang lain. Tapi Tok Abah tak nak fokus pada yang lain. Tapi of course tabung korban ada nampaknya sahabat-sahabat dari tabung korban yang sentiasa menyokong FB Live kita. So jom kita menabung untuk melakukan ibadah korban pada musim haji 2 bulan dari sekarang, insyaAllah. Okay, kita ada masa lagi. Itu tip hari ni Tok Abah last yang mungkin topik yang ni, ataupun tengoklah besok pagi kalau ada mood, ya. Tok Abah banyak lagi point untuk jadi orang bermanfaat ni. Ada 105 point, 107 point. Ni baru 34, 35. 34 make others happy. Complete. 35. Jadi nombor 35 ni berkaitan juga tapi berbeza. Tenangkan orang bermasalah. Comfort people with problem. Orang yang sedang bersedih, comfort them. Tenangkan, hiburkan, damaikan hati orang yang sedang bersedih, orang sengsara. Dan Tok Abah dah cakap pada ratusan ribuan reporter, wartawan-wartawan, janganlah orang sedang kematian anak, kematian suami, kematian keluarga, aksiden, awak sibuk nak dapat eksklusif, ya, sibuk mewawancara orang yang sedang sengsara, sedang sedih. Oi,
Come on, be human guys. Wartawan, be human. Jangan just because aku nak dapat scoop ni, aku dapat bercakap dengan isteri mangsa, ibu mangsa. Awak, orang tu tengah bersedih, bersimpatilah. Ya, tapi kadang terutamanya orang kita lah, orang Malaysia ni, hati lembut. Jadi reporter tanya, apa perasaan ibu, kematian anak, anak tunggal, ya macam mana boleh berlaku, gini-gini. Ya Allah, ya Tuanku, tak sensitif langsung awak. Orang tengah bersedih, awak sibuk nak interview dia. That is to me very inhumane. Inhuman. Whatever lah. Ya, tu pada Tok Abah tu tak sensitif, tak peka. Habis kami dapat berita, tanyalah jiran, tanya orang sebelah, tanya saudara mara dia. Boleh dapat informasi mungkin lebih tepat sebab mereka tidak ada tidak tertekan secara emosional. Ni awak masih nak tanya ibu bapa pasangan ataupun mereka yang rapat dengan mangsa. Kononnya nak dapat scoop. Please ya guys, please guys. Yeah, put yourself in their shoes. Be more empathic, but more importantly be compassionate. Jadi orang yang penyayang. Kalau awak seorang yang penyayang, awak takkan sibuk nak menginterview, menemuduga, mewawancara orang yang sedang sangat bersedih, sangat terperanjat, sangat trauma. Awak sibuk nak interview dia. Tapi oleh kerana orang tu orang yang berbudi bahasa, orang bersopan santun, dia masih layan awak. Kalau Tok Abah bagi penumbuk tau. Bukanlah. Yang memang tak. You faham lah kan? So please ya. Wartawan. Dengar cakap Tok Abah. You go a long way. You will go a long way. Awak akan diberkati oleh Tuhan. Kalau awak menyayangi sensitif peka kepada orang yang sengsara. Bukan sekadar dapat scoop ataupun eksklusif interview dengan orang yang rapat dengan mangsa. Kau nak interview juga, buatlah seminggu kemudian. Dah seminggu semalam dah basi berita. Well, sometimes trying to be so eksklusif dan dapat scoop, awak jadi sangat kejam dan tak ada hati perut dan tak consider orang lain punya perasaan dan emosi. Takut-takut sebab awak menemuduga dia, luka dalam dirinya bertambah parah sebab awak tanya. Do you know that? Belajar psikologi sikit ya. Tolong belajar psikologi ya. Okay. Alright. So tenangkan orang yang bermasalah. Comfort people who are in having problem in a sad state, so to speak ya. So ingat prinsip hidup Tok Abah. Be the reason other people happy. Be the reason other people change to be more positive, insyaAllah. Nombor 35. Nombor 36. Ni pun seronok juga. Ni pun kerja Tok Abah juga. Nombor 36 untuk jadi orang bermanfaat ni. I keep telling you guys, we don't know everything. Tok Abah tak tahu banyak perkara. Tok Abah jahil banyak perkara. Tapi kalau orang tanya pada Tok Abah sebarang soalan, apa yang Tok Abah jawab? Ini bukan bidang saya, tapi saya ada seorang kawan yang pakar bidang ni. You nak tanya tentang apa tadi? Tentang sama ada kes awak ni jatuh talak atau tak ya. Sebab suami dia tengah marah berapi-api, aku ceraikan kau talak 10. Berapa talak yang jatuh? Suami tengah marah mengamuk ni, aku ceraikan kau talak 100. Berapa talak yang gugur? Itu bukan bidang Tok Abah. Tok Abah belajarlah sikit-sikit. Tapi untuk dapat jawapan yang tuntas, yang tepat, tanya ustaz. Tanya pakar yang tahu. Tanya orang di Jabatan Agama. Tanya orang di pejabat mufti yang lebih arif, yang boleh memberikan jawapan yang konklusif. Sebab when come to talak, hakim syar'i ataupun qadi yang dapat memberikan jawapan yang tuntas sama ada talak gugur atau tidak dan sebagainya. Kita fahamlah sikit-sikit, tapi ini perkara syurga dan neraka tau. Jangan main-main. Tu Tok Abah takkan. Tapi Tok Abah rujukkan. Tolong rujuk. Ini nombor telefon ni. Ini orangnya. Ini kawan Tok Abah. So Tok Abah akan rujukkan orang yang bermasalah kepada network ataupun link ataupun sumber yang dapat membantu seseorang itu menyelesaikan masalahnya. Awak jadi orang yang sangat bermanfaat kepada orang lain walaupun awak tak pakar dalam bidang itu. Faham? Faham. So let us be that person who has a lot of networking. Our network is so good so that anybody with any problem, you can help them.
Not because you got the knowledge or the experience, but you got the networking to help them out. Understand? Of course you do. So, rujukkan orang yang bermasalah kepada jaringan persahabatan yang anda ada. Ya, atau sebab kadang tak seronok sangat bila ada orang yang hantar, oh ni dia senarai nombor telefon dan asatizah di Malaysia. Ada beratus nama ustaz, ustazah, pakar-pakar ya dalam bidang masing-masing dan nombor telefon masing-masing dia dah kumpulkan untuk dikongsikan. Ya, ada orang buat oh ini dia video-video daripada 100 orang asatizah yang paling popular di Malaysia. Dia dah kumpulkan video dan YouTube dan apa nama TikTok daripada semua ustaz ustazah yang luar biasa hebat ni. Dia buat kerja tu, dia kumpulkan semua dan dia kongsikan. Dia bermanfaat tak pada orang ramai? Bermanfaat. Dia ada ilmu, semua ilmu yang dia cakap tu dia tahu ke? Tak, dia tak tahu. Dia tak pakar dalam kebanyakan benda yang dalam video, dalam YouTube, dalam TikTok tu. Tapi dia kumpulkan maklumat ini untuk dikongsikan kepada orang ramai dan dia jadi orang yang sangat bermanfaat. Jelas? Jelas. Okey. Lepas tu seterusnya lah. Kan tak nak wrap up hari ni kan? So hari ni untuk jadi orang bermanfaat, reward other people. Beri ganjaran kepada orang lain, beri puji-pujian, beri galakan, beri ganjaran. Ya, reward, appreciate, ya, highlight people's successes so that mereka jadi bertambah bermotivasi, berinspirasi untuk berbuat kebaikan dan mereka akan jadi lebih bermanfaat sebab awak memberi manfaat pada orang itu dengan memberi galakan, puji-pujian dan penghormatan, ya, pengiktirafan yang sewajarnya. Reward others accordingly to make them more motivated to do good things, and you become, yeah, a person with give benefit to that person too, yeah, unconsciously ataupun indirectly. Alright. Reward others dan yang lain. Kalau awak dan Tok Abah nak jadi orang bermanfaat, sorok aib orang, hebahkan kebaikan orang. Sorok-sorok aib orang. Jangan hebahkan ke apa yang boleh memalukan orang lain. Nah, tapi kadang-kadang netizen, maaf ya, awak seronok share keburukan orang lain. Ya, biar orang lain tahu Fadilah Kamsah punya belang. Dia sibuk bercakap, dia pun sebenarnya bukan betul sangat. Dia hebah-hebahkan keburukan. Nabi berpesan, maksudnya, yang baik hebah-hebahkan, yang buruk sorok-sorok. Habis orang buat silap, kita tak boleh report, tak boleh. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Kalau orang tu buat aniaya, orang itu menganiaya isterinya, report kat polis, report kat pejabat agama untuk buat siasatan. Awak tahu jiran awak didera oleh suami. Seorang isteri didera oleh suaminya. Bila awak melaporkan itu bukannya menghebahkan keburukan orang, itu nak menyelamatkan orang. Ini baru-baru ni berlaku kan ya. Wah, ada dah letak senjata lah kat leher isteri. So kita kena report, kena bantu, kena selamatkan. Nah, itu kira darurat, itu cerita lain. Tapi ni buruk orang ya, buruk kes-kes yang lepas-lepas. Ada kes ya. Contohlah kes-kes di Tok Abah ni adalah kes yang dulu 15-20 tahun lepas adalah kita buat silap, anak buat silap dan sebagainya, dihebahkan balik. Macam tengok Fadilah Kamsah, anak dia pun tak betul. Tok Abah baca, kesian, sedih. Ni kisah 15-20 tahun lepas, masa anak Tok Abah masih budak-budak, semua orang buat silap, Tok Abah buat silap, anda buat silap, tapi diulang balik. Diulang balik, seolah begini baru berlaku semalam. Dan mereka bahagia dapat sebarkan keburukan orang lain. Dan ingat, Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Jangan kita ya mendedahkan aib orang lain. Dan hari ini punya hadis, satu hadis ialah, barang siapa tidak ada perasaan lemah lembut dan kasih sayang, ya, dia tidak dapat kebaikan dari Allah. Kalau dalam diri kita tak ada sifat lemah lembut dan kasih sayang, awak tak dapat kebaikan dari Allah. Meaning you bukan orang yang baik. Kalau tak ada lemah lembut dan kasih sayang dalam hati awak, Allah tak bagi awak kebaikan. Be careful guys, be careful. Itu maksud hadis pagi ni ya. Ya, tak salah Tok Abah, maksud hadis sehari satu hadis. Let me see, read back apa yang yang Tok Abah kongsi hari ini hadis ya. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa dijauhkan dari sifat lemah lembut dan kasih sayang, berarti ia dijauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 4694, status hadis sahih.
Nabi bersabda mahfumnya, barang siapa dijauhkan dari sifat lemah lembut dan kasih sayang, berarti dia dijauhkan dari kebaikan. There is nothing good about you when you have no compassion and tidak ada sifat lemah lembut, caringness, compassion, ya, ataupun humility, lemah lembut, sopan santun, tawaduk, awak memang tak dapat kebaikan. Maksud hadis, hadis bertahap status hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Ni hari ni punya hadis ya. Bersifat lemah lembut dan penyayang adalah satu sifat tanda Allah yang memberikan kita kebaikan. Ni alright. So, sorok aib orang, hebahkan kebaikan orang, itu tanda awak ada sifat lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Alright. So, satu yang lainnya ya. So, buat kajian, belajar agar awak dapat membantu orang lain. Belajar agar dapat bantu orang lain. So, maaf ya, tu yang Tok Abah buat, belajar, kaji. Sekarang ni banyak masalah mental. Tok Abah baru dapat report mengatakan bahawa ya, berapa? 3 juta. Lebih kurang 3 juta ke berapa ratus ribu ya, 3 juta remaja yang ada tekanan mental di Malaysia. Dahsyat ya, dahsyat, ramai sangat. So tak apa pun belajar bagaimana nak mengurangkan tekanan mental, mengurangkan stres ya, dan sebagainya. Tak apa belajar untuk dikongsikan kepada orang lain agar kita dapat memberi manfaat. Itu sebabnya untuk webinar yang Tok Abah akan kenalkan esok untuk para guru menyantuni Hari Guru ya, Tok Abah akan webinar Tok Abah ialah menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Sebab guru banyak stres, banyak tekanan, banyak hambatan mental ya, sebab terlalu banyak tugasan, beban dan cabaran-cabaran sebagai seorang guru yang berwibawa, maka ramai cikgu tertekan ya, sampai ada masalah mental, bukannya gila tapi tekanan mental. Dan Tok Abah ada 60 tips yang nak dikongsi untuk mengurangkan stres, mengurangkan tekanan mental agar cikgu lebih ceria dan berwibawa. When you are happy, you can give your best and produce your best. So, jom ya, sponsor guru, cikgu-cikgu, jom datang ke webinar Tok Abah pada besok pagi 10 hingga 1 tengah hari. Tok Abah akan kongsi 250 tip untuk menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Dan bila awak menyentuh kehidupan seorang anak murid, maka anda ada kemungkinan dapat pahala berpanjangan, pahala kubur, dan 7 generasi anak ini akan dapat manfaat ikut kajian. Minimum 7 generation akan dapat manfaat. Wow, banyaknya pahala kalau kita menyentuh ya, kehidupan seorang pelajar dengan cara yang berwibawa. That's why, bagaimana nak jadi guru yang ceria dan berwibawa, Tok Abah akan kongsi esok. Jom ramai-ramai datang ke webinar Tok Abah. Jom sponsor guru anak anda, sponsor guru tuition anak anda, sponsor anak jiran, guru jiran kita ya, dan sebagainya. Jom kita sponsor PIBG ya, mak bapa, guru besar, pengetua, hantarlah staff ya ke program Tok Abah besok 10 pagi hingga 1. Okey, so akhir kalam, Tok Abah nak wrap up ya, dan bantu orang lain kenal dia punya life purpose ataupun true calling. Itu Tok Abah punya minat lah. Tok Abah akan suka cerita pada orang lain, awak punya potensi ini, mungkin awak punya true calling, perkara yang akan menyebabkan awak jadi legend ialah ini. Kita bantu dia supaya dia terbuka mindanya untuk jadi orang terbaik, asbab nasihat dan perspektif orang luar yang tidak berkepentingan. Kadang-kadang yang punya diri tenggelam dalam permasalahannya, dia tak nampak bakat, potensi dan dia punya true calling. Orang lain pula dapat lihat dengan lebih jelas dengan izin Tuhan ya. Dan yang lainnya, so macam-macam lah ya, buang sifat mazmumah ya, naikkan sifat integriti kita. Dan last, akhir kalam dari Tok Abah, fikir macam pendeta, bercakaplah pada orang lain macam untuk dapat difahami oleh rakyat jelata. Fikir macam pendeta tapi sampaikan dalam bentuk yang difahami rakyat jelata. Meaning, you think like a wise person, pendeta, like a scholar. Think like a scholar but talk to people so that everybody can understand you. Even the lay people can understand. Bercakap macam pendeta tapi dapat difahami oleh rakyat jelata. Ya, fikir macam orang yang bijaksana tapi sampaikan dalam yang simple yang semua orang boleh faham. So Tok Abah ucapkan terima kasih, ampun maaf, dan
Ya, ingat ya, galakkan orang untuk datang, guru-guru dan mereka yang terlibat dalam perguruan dan pendidikan. Semua orang terlibat sebenarnya untuk datang webinar Tok Abang. Esok ya, masih sempat. Ada link kat atas tu ya, dalam komen pin tu. 10 pagi sampai 1 tengah pagi esok, webinar khas untuk para guru, para pendidik ya. Bagaimana jadi guru yang ceria dan berwibawa. InsyaAllah berbaloi seronok dan bermanfaat untuk bentuk diri, bentuk orang lain dan jadi aset kepada masyarakat, negara dan dunia insyaAllah. So, all the best. Happy birthday. Happy anniversary. Selamat berpuasa. Selamat menjalankan ibadah Jumaat. Potong kuku, trim janggut, surah Al-Kahfi, banyak selawat. Ya, buat yang terbaik hari ini. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.